Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar tingkatan 1. Okey, bertemu kita kembali bersama saya, Cikgu Nur Sabrina Alametri Rizwan, dengan tajuk baharu iaitu tajuk 4 yang mana adalah bentuk. Kita akan belajar mengenai bentuk. Sebelum ini kita telah mempelajari topik rupa. Okey, sekarang mari kita lihat apa itu bentuk. Okey, pada subtopik ini murid-murid dapat mempelajari dan menjelaskan melalui perbincangan mengenai definisi bentuk, jenis bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Malahan, murid-murid dapat mengenali fungsi bentuk itu sendiri. Okey, apa itu bentuk? Okey, di sini cikgu akan terangkan bentuk itu mempunyai objek yang struktur dan isi padu dan juga jisim. Okey, dia ada isi padu dan juga jisim. Jisim ni adalah berat. Bentuk tu ada berat dia dan juga jisim. Okey. Ia lebih daripada satu permukaan yang dilihat dari segi ketinggian, isi padu dan juga kelebaran. Oleh itu murid-murid juga dapat lihatlah melalui sekeliling. Contoh, sebuah kotak ataupun kubus, murid-murid dapat lihat secara 360 darjah, yang mana ia dipanggil bentuk yang berbentuk 3 dimensi. Okey, ia dapat dilihatlah pelbagai sudut pandangan. Okey, karya arca bentuk 3 dimensi ini menekankan dapat ditekankan dan dapat dilihat dalam karya catatan atau lukisan dalam bentuk 2 dimensi. Okey, so maka bentuk ni dapat dilihat secara 2D dan juga 3D, iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Okey, jenis bentuk ada berapa? Jenis bentuk ada 2, okey, iaitu apa? Konkret dan juga ilusi. Apa itu bentuk konkret dan juga bentuk ilusi? Okey, bentuk konkret ia dapat dilihat dalam arca dan karya seni 3 dimensi. Okey, lepas ini cikgu akan tunjuk macam mana bentuk konkret itu. Okey, untuk bentuk ilusi pula, ia dapat dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2 dimensi. Untuk bentuk konkret, ia bersifat 3 dimensi, yang mana ia boleh disentuh, dilihat dan juga dipegang. Okey, ia wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga dan juga ukiran kayu. Okey, seperti Rajah 41 ni murid-murid dapat lihatlah macam mana bentuk konkret itu sendiri. Okey. Seterusnya bentuk ilusi. Bentuk ilusi ni nak dibandingkan dengan bentuk konkret tadi yang kereta tu, ia adalah bentuk ilusi terhadap sesuatu 2 dimensi, iaitu contohnya lukisan. Okey. Ianya boleh dilihat tapi tidak boleh dirasa. Dia boleh lihat saja tapi tak boleh rasa macam mana kita boleh rasa pada bentuk konkret. Iaitu dilihat dalam gambaran seperti lukisan, catatan dan juga cetakan maupun foto. Okey, murid-murid perlu faham apa itu bentuk konkret dan juga bentuk ilusi seperti rajah yang tertera dan juga ia dapat dilihat dalam buku teks kamu semua, ya. Okey, seterusnya jenis-jenis bentuk ni wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Tiga benda tu. Okey, murid-murid perlu melihat pada Rajah 4.2 yang mana adanya alam semula jadi itu apa. Okey, contohnya buah-buahan, haiwan maupun flora ataupun fauna lah. Flora tu bunga-bunga tumbuhan dan fauna tu haiwan, mewakili haiwan. Okey, untuk objek buatan manusia, objek yang dapat dilihat melalui hasil buatan manusia. Contohnya kasut, jam, pinggan, mangkuk, kuali dan sebagainya. Iaitu objek buatan manusia. Manusia yang buat bentuk objek tu. So terhasillah bentuk buatan manusia ataupun objek buatan manusia. Okey, yang ketiga, karya seni visual. Karya seni visual ni dapat dilihat melalui arca. Contohnya arca, apa-apa sahaja arca, dan juga pasu, seramik, catatan, lukisan,
karya seni visual. Tapi lukisan itu dapat dilihat dalam bentuk ilusi. Begitu. Okey, kamu semua boleh lihatlah pada rajah 4.2 ini, ya. Okey, melalui pembelajaran yang lalu, tajuk rupa. Rupa juga mempunyai fungsi. Dan sekarang kita belajar mengenai bentuk. Dan bentuk juga ada fungsi yang tersendiri. Apa dia? Okey. Fungsi bentuk ini adalah yang mana pengarca menggunakan bahan semulajadi atau bahan buatan manusia untuk dijadikan arca berbentuk konkret. Okey, penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. 360 darjah. Okey, ia dapat memberikan pengalaman yang estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D ataupun 3 dimensi. Okey, contohnya kamu semua boleh lihat dalam buku teks, iaitu gambar 41 bentuk arca yang dihasilkan daripada besi. Daripada besi yang panjang tu dapat menghasilkan bentuk arca burung. Tak kisahlah daripada besi tu kamu boleh buat bentuk kereta. Tak kisah selain daripada burung ke apa, boleh buat bentuk-bentuk lain asalkan daripada besi tu dapat menghasilkan sesuatu bentuk. Pada slide ini pula, bentuk ilusi berfungsi sebagai memberikan kesan yang realistik pada karya itu sendiri. Okey, bentuk ilusi juga dapat dinikmati melalui deria penglihatan. Itu mata kita dengan melihat. Okey, karya 2 dimensi ini dapat dilihat dan dah dihasilkan dengan menggunakan kesan cahaya dan juga bayang. Okey, untuk mendapatkan bentuk ilusi ini dapat dilihat melalui gambar 4.2 yang mana bentuk konkret apple tu dilukis manakala ia akan menghasilkan bentuk ilusi. Daripada bentuk konkret pergi kepada bentuk ilusi dengan menghasilkan lukisan. Okey, sebab itulah bentuk ilusi ni terhasil daripada lukisan yang mana ia menggunakan kesan cahaya dan juga bayang. Okey, fahamkan murid-murid? Okey, seterusnya kita lihat pada teknik penghasilan bentuk. Okey, bentuk juga ada teknik-tekniknya. Apa itu teknik dalam menghasilkan bentuk? Okey, yang pertama, teknik menghasilkan bentuk konkret. Okey, ia terdapat pelbagai teknik menghasilkan bentuk konkret yang mana menggunakan teknik luakan, anyaman, lipatan dan juga ukiran. Okey, murid-murid boleh lihat dan fahamkan sendiri bagaimana bentuk keempat teknik tersebut, iaitu luakan, anyaman, lipatan dan juga ukiran. Okey, luakan tu boleh dihasilkan melalui penggunaan ukiran sabun. Okey, terhasillah bentuk konkret luakan. Okey, seterusnya bentuk anyaman. Daripada kita menganyam daripada penggunaan bahan buluh, lidi dan sebagainya. Okey, lipatan ini atau kata nama lainnya adalah origami dengan penggunaan kertas. Okey, origami atau lipatan ini dapat menghasilkan pelbagai bentuk. Contohnya bentuk kapal, bentuk burung dan sebagainya. Okey, untuk ukiran pula sama jugalah. Ya, macam yang lain-lain, ukirannya daripada hasil penghasilan kayu ataupun pelbagai bahan dan media yang lain. Okey, seterusnya teknik penghasilan bentuk yang menghasilkan bentuk ilusi. Bentuk ilusi ialah karya 2D yang mirip objek sebenar yang mana menggunakan teknik gurisan, lukisan, collage dan juga ton warna. Okey, murid-murid lihat pada rajah sebelahnya, gurisan itu bagaimana, lukisan itu bagaimana caranya, collage dan juga ton warna. Okey, untuk collage tu teknik collage yang dicari-cari kertas dan ditampal untuk menghasilkan bentuk yang kamu inginkan secara kreativiti. Okey, seterusnya. Okey semua, pada bahagian eksplorasi seni ini, pada tajuk untuk minggu ini, pada minggu pertama ini, cikgu ingin memberikan tugasan kepada murid-murid untuk membuat nota secara ringkas yang berbentuk peta minda ataupun peta item apa-apa saja secara kreativiti, mengikut kreativiti masing-masing bagi tajuk 4 ini, iaitu bentuk di dalam buku nota masing-masing. Okey, seterusnya murid dapat ataupun boleh melihat
untuk menghasilkan nota tersebut daripada buku teks ataupun contoh nota dalam mana-mana YouTube channel yang berdasarkan tajuk bentuk yang dipelajari pada minggu ini. Okey. Murid juga perlu menjalankan eksperimentasi dan penerokaan terhadap unsur bentuk berdasarkan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni ini. Okey, macam mana murid-murid nak menjalankan eksperimentasi itu tersebut? Okey, murid-murid perlu melakukan dengan melihat kawasan di sekeliling kawasan rumah kamu semua ataupun persekitaran kamu. Apa itu bentuk alam daripada alam semula jadi, bentuk objek buatan manusia dan juga bentuk karya seni visual. Okey, dalam topik ini juga eksplorasi seni, murid dapat mempelajari bagaimana untuk membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi dengan pelbagai teknik yang dihasilkan. Okey, kamu semua perlu lakukan tugasan ini dan perlu menyerahkan tugasan ini pada saya mengikut waktu yang ditetapkan sebelum tarikh tamat ataupun tempoh ke personal WhatsApp saya. Okey, akhir sekali untuk rumusan bagi tajuk 4 bentuk ini bagi tingkatan 1. Okey, ada 4 subtopik iaitu kita menekankan kepada apa? Jenis bentuk, fungsi bentuk, bentuk konkret dalam karya seni dan juga teknik penghasilan bentuk ilusi. Okey. Jenis bentuk ini ada 2 iaitu bentuk konkret maupun bentuk ilusi. Okey, fungsi bentuk pula ialah lebih kepada penggunaan habitat flora dan fauna, mudah digunakan, nilai keindahan dan mengelak kebosanan. Okey, bentuk konkret dalam karya seni visual pula ada 4, luakan, anyaman, lipatan maupun origami dan juga ukiran. Seterusnya, teknik untuk menghasilkan bentuk ilusi ada 4, iaitu gurisan, lukisan, collage dan juga tone warna. Seperti yang cikgu terangkan pada awal-awal slide tadi, murid-murid perlu merumuskan. Di sini juga cikgu dapat rumuskan kepada murid-murid bahawa bentuk ini mempunyai pelbagai teknik dan fungsi yang tersendiri dalam kehidupan seharian kita. Okey, itu saja daripada Cikgu Sabrina. Jumpa lagi. Terima kasih.